bila kamu dah buat yang terbaik, kamu tak akan menyesal. Sebab saya pernah dengar orang cakap, regret is one of the scariest thing you will ever felt in your life. Hai, nama saya Anisha anak 9 dan saya merupakan salah seorang pelajar lepasan SPM pada tahun 2020. Bagi saya sangat penting dan saya mempraktikkan pengurusan masa yang teratur. Contohnya, saya akan menepati jadual waktu yang telah disediakan oleh pihak sekolah untuk saya mengikuti kelas-kelas online pada masa-masa yang tertentu. Saya akan cuba untuk attend kelas-kelas tertentu kecuali saya mempunyai sebarang kecemasan. Untuk masa yang selebihnya, saya akan membuat ulang kaji sendiri seperti membuat latihan dan membaca nota. Dan dalam satu hari itu, saya juga akan ada waktu untuk saya berehat, tidak termasuk waktu makan dan waktu tidur, sekurang-kurang dalam 1 jam macam tu, untuk saya meluangkan masa dengan keluarga saya, untuk saya keluar melihat pemandangan dan baring-baring atas katil untuk saya menenangkan fikiran saya sambil mendengar muzik. Banyak perkara yang saya rindu untuk PDP bersemuka, tapi yang paling saya rindu adalah apabila saya dapat berbincang bersama-sama dengan rakan-rakan saya di dalam kelas. Dalam kelas, saya dan rakan-rakan dapat berbincang secara langsung dan kami dapat memberikan pendapat masing-masing dengan lancar. Tetapi dalam kelas online, perbincangan masih boleh dilakukan, tapi dia tidak selancar seperti dalam kelas. Kerana apabila contohnya kalau kita menggunakan Zoom dan Google Meet, untuk kita berbincang dan membuka mic secara beramai-ramai, dia akan mengganggu kelancaran kelas online dan pendapat yang kita katakan itu dia akan sekat-sekat dan tidak jelas untuk kita dengar. Itulah yang saya rindu pasal PDP bersemuka ni. Selain daripada itu, saya juga rindu PDP bersemuka ni apabila kita dapat bersemuka. Apabila kita dapat bersemuka dengan satu sama lain, kita jadi lebih semangat untuk belajar sebab kita dapat, sebab kita tahu ada rakan-rakan kita yang belajar dengan kita, ada guru kita depan kita yang mengajar kita secara terus, secara bersemuka. Salam sejahtera, saya Monica, ibu kepada Anisha anak 9. Ibu bapa memastikan anak mengikuti kelas online. Adalah sangat penting untuk ibu bapa memastikan anak-anak mengikut kelas online. Jadi pertama, ibu bapa mesti memastikan membeli jenis plan yang ada internet yang kuat mengikut kawasan masing-masing. Sebab ini adalah masalah utama. Kalau anak-anak ditanya oleh cikgu, mereka selalu jawab kenapa tidak ikut kelas. Mereka selalu jawab tak ada internet cikgu. Jadi inilah perkara yang paling penting. Yang kedua, kita sentiasa bertanya dan mengingatkan anak-anak bila ada kelas online dan pastikan handphone telah di-charge terlebih dahulu. Yang ketiga, pastikan kita sediakan tempat khas di rumah kita untuk anak-anak kita belajar, dan semasa kelas jangan buat sebarang gangguan seperti on TV ataupun bunyi-bunyi yang lain. Soalan yang kedua, apakah nasihat ibu bapa? Jadi bagi kita sentiasa mendorong anak kita membuat yang terbaik, berusaha sedapat yang mungkin, dan jangan pernah membandingkan anak kita dengan orang lain, sebab setiap anak ada kemampuan, ada keistimewaan, dan ada keunikan mereka sendiri. Jadi kejayaan seseorang tidak bergantung kepada berapa banyak A yang dia dapat, dan kejayaan seseorang tidak hanya bergantung kepada akademik sahaja. Jadi sekarang kita sedia maklum banyak peluang dan banyak jurusan yang telah disediakan di luar sana. Jadi sebagai ibu bapa
khasnya kepada ibu bapa yang anak mereka telah habis tingkatan 5 ataupun tingkatan 6. Pastikan kita bijak memilih jurusan ataupun bidang yang mereka minat ataupun sesuai dengan kekuatan mereka. Jadi sentiasa ingat anak kita ada keunikan sendiri. Jadi setiap anak dilahirkan boleh berjaya. Jadi kita hanya perlu bijak merebut peluang yang ada di luar sana. Banyak peluang yang telah disediakan. Contohnya kalau anak kita minat dalam bidang pertanian, sekarang ada pertanian moden, kita hantar mereka kepada college ataupun universiti pertanian. Kalau mereka minat electrical, begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Kita jangan hanya fokus kepada akademik saja, sebab anak-anak semua boleh berjaya kalau kita pandai membimbing mereka ke arah sesuai dengan kekuatan mereka. Nasihat saya untuk adik-adik dan rakan-rakan saya yang masih bersekolah. Yang pertama, have faith in yourself and in God. Kamu kena percaya dan yakin yang kamu boleh menjadi lebih baik, yang kamu adalah yang terbaik. Mungkin sebelum ini kamu sering mengalami kegagalan. Kamu kena percaya yang kamu akan belajar daripada kegagalan itu dan mencapai kejayaan yang kamu inginkan. Find your motivation untuk kamu teruskan belajar itu. Kamu boleh jadikan kereta ataupun rumah jadi motivasi kamu. Bagi saya jadikan ibu bapa saya sebagai motivasi saya. So, bila saya jadikan ibu bapa saya sebagai motivasi saya akan belajar dengan lebih bersungguh-sungguh agar saya tidak mengecewakan mereka. Yang kedua, selalu buat yang terbaik. Always do your very best. Kalau sekali kamu cuba, kamu gagal, 2 kali, 3 kali kamu tetap gagal, kamu jangan berhenti sampai di situ saja. Maksud saya buat yang terbaik ini adalah kamu teruskan usaha kamu sampai kamu mendapat result ataupun kamu mencapai sesuatu yang kamu sendiri rasa kamu berpuas hati dengan apa yang kamu dapat itu. Buatlah sampai kamu sendiri yang berpuas hati dan kamu satisfied supaya kamu tak regret. Bila kamu dah buat yang terbaik, kamu tak akan menyesal. Sebab saya pernah dengar orang cakap, regret is one of the scariest thing you will ever felt in your life. So, buat yang terbaik supaya kita tidak menyesal. Yang ketiga, jangan mudah berputus asa. Untuk kita buat yang terbaik, kita tak boleh mudah berputus asa. Kita memang akan selalu mengalami kegagalan. Belajar daripada kegagalan itu, kita kena berjiwa kental. Akan ada satu masa kita rasa macam kita penat, kita dah hilang semangat ataupun kita rasa tak penting lagi untuk kita belajar. It's okay untuk kamu rasa macam kamu dah berputus asa. Saya sendiri pun saya rasa macam saya hendak berputus asa, tapi jangan berputus asa. Jangan kamu ambil keputusan untuk terus berputus asa. Sebab di saat kamu putus asa itu susah untuk kamu catch up semula. Kamu kena berjiwa kental, kamu kena kuat, kamu kena fikirkan ibu bapa kamu, orang lain yang support kamu. Kamu kena ingat effort kamu yang sebelum tu. Kamu tak nak effort kamu yang sebelum tu dia menjadi sia-sia. Kamu don't lose hope dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu memang ada kemahuan untuk kamu berjaya, apapun yang kamu hadapi, apapun cabaran yang kamu alami, kamu akan melaluinya dengan positivity. Kamu kena be positif. Walaupun kamu dipandang rendah, kamu kena marah kah, kamu kena percaya pada diri kamu sendiri. Nah, yang terakhir sekali, don't be selfish. Jangan mementingkan diri kamu sendiri. Kalau ada rakan-rakan kamu yang bertanyakan soalan kepada kamu, tolonglah mereka dengan apa juga cara yang kamu boleh tolong mereka. Sebab kalau kamu tolong rakan-rakan kamu, itu juga akan membawa kebaikan kepada kamu. Okey, dengan ini saya berharap rakan-rakan dan adik-adik saya yang masih bersekolah ini akan mencapai kejayaan yang kamu masing-masing inginkan dan yang kamu sendiri akan berpuas hati dengan apa yang kamu dapat satu hari nanti. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.